Alhamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah summa alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim, kita menyambung bacaan kita zuhud dan kelembutan hati. Malam ini kita sampai pada ayat di bawah tajuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila daraini. Kata penulis, Allah Ta'ala berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Terjemahan dia, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah melalui lidah ucapan Nabi Allah Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ayat ini ikhwan adalah sambungan daripada ayat-ayat di bawah tajuk wajibnya amal ma'ruf nahi munkar dan keutamaannya. Ayatnya mula-mula kita jumpa 104 Ali Imran. Kelebihan amal ma'ruf nahi munkar, Allah menyatakan wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita jumpa pada ayat 114 surah yang sama Ali Imran, kelebihan amal ma'ruf nahi munkar, Allah guna perkataan wa ulaika minas salihin. Kemudian kita jumpa pada surah Taubah ayat 71, kelebihan amal ma'ruf nahi munkar, Allah guna perkataan ulaika sayarhahumullahu innallaha azizun hakim. Takat itu kita jumpa 3 kelebihan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat malam ni kita lihat pada perkataan ini pula suatu bencana kita akan terima kalau amal ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, iaitu lu'ina alladhina kafaru min bani Israila, dilaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel. Macam mana Allah laknat? Allah sebut di atas lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa Allah laknat mereka? Pertama, mereka itu asau. Maksiat mereka itu maksiatnya melampau. Asau, mereka bermaksiat. Yang kedua, ya'tadun. Kanu ya'tadun. Hal keadaan mereka melampaui batas, keluar daripada sempadan. Ketiga, mereka itu Allah sifatkan la yatanahawna 'an munkar. Keadaan mereka itu tidak mencegah kepada yang mungkar. Bahkan fa'aluhu, mereka sendiri buat mungkar. Maka Allah kata labi'sa ma kanu yaf'alun, labi'sa, keadaan mereka itu keadaannya sangat buruk, sangat terkutuk. Apa yang sangat terkutuk itu? Sangat buruk itu apa dia? Ma kanu yaf'alun, apa yang dia perbuat, iaitu asau
ya'tadun, la yatanahawna an munkar fa'aluhu. 4 kesalahan mereka. Asau, mereka maksiat dengan Tuhan. Ya'tadun, melampau, bukan maksiat biasa, melampau. Mungkin maksiat mereka ni bukan maksiat sorok-sorok, tapi buat maksiat, pertahan maksiat, angkat maksiat, melampau. Ketiga, la yatanahawna an munkar. Orang yang melihat orang lain buat maksiat, mereka tidak mencegah mungkar. Keempat, fa'aluhu. Orang yang belum buat maksiat, bila tengok dia yang buat maksiat, mereka pun sama join buat maksiat. Keadaan ini Tuhan kata sangat buruk. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Kenapa sangat buruk? Kerana keempat-empat keadaan itu menyebabkan ada hukuman Tuhan pada mereka, lu'ina. Lu'ina. Mereka dilaknat. Mereka dilaknat. Lu'ina. Dengan makna kata laknatnya sampai pada mereka itu bacaannya lu'ina, bukan la'ana, lu'ina. Maknanya ada suatu majhul berlaku, ada suatu yang tak dapat diketahui. Semua hidup dia pun ni tak ada berkat. Semua hilang berkat. Dalam kamus Arab Munjid dikatakan bahawa lu'ina ataupun la'nah merujuk kepada makna ab'adahu minal khair. Mereka dijauhkan daripada semua kebaikan. Apa sahaja ada kebaikan, Tuhan bawa dia ke tempat lain, tak buat. Wasabbahu, mereka dikutuk, mereka dicerca, dan mereka akan dihina di hari akhirat. Itu makna laknat. Lu'ina, mereka dilaknat. Semua benda mereka buat itu dilaknat, sangat dilaknat. Allah tak menyebut di mana mereka akan dilaknat untuk menjadi suatu ancaman, keseluruhan mereka dilaknat. Maka ayat ini menjadi suatu dalil pada penulis. Ayat tersebut merupakan puncak dari penegasan tentang pentingnya amal ma'ruf nahi munkar, mengingat hal yang menyebabkan pantasnya mereka menerima laknat dari Allah adalah kerana mereka meninggalkan nahi munkar. Dalam ayat ni Allah kata apa yang mereka tak buat, mereka tak buat nahi munkar. La yatanahawna an munkar. Kalau kebaikan itu buat, fa'aluhu, itu geng yang buat baik. Tapi bila mereka tengok orang buat jahat, buat munkar, mereka pun join sekali. Maka tidak ada an-nahyu anil munkar. Maka dilaknat. Maka laknat ini satu benda yang besar, kerana yang melaknat itu adalah Rabbul Alamin. Kemudian penulis bawa lagi ayat pada kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiquna. Terjemahan dia, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyuruh berbuatnya ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan dari amal ma'ruf nahi munkar. Allah menjelaskan bahawa orang yang mukmin dikatakan sebagai umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, kerana mereka melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Yang ini pula Allah menceritakan tentang fadilat dia. Fadilat dia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu adalah satu pujian yang cukup tinggi daripada Allah. Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas. Satu perkataan ummah, satu perkataan nas.
Kalau dikatakan kuntum khairan nas ukhrijat, tapi dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, untuk menunjukkan suatu pujian yang tinggi di tengah-tengah umat yang besar ini. Inilah orang yang terbaik, dipilih orang-orang tertentu untuk jadi baik. Maka di manakah kebaikan khaira ummah? Allah letak 3 prasyarat. 1, ta'muruna bil ma'ruf. 2, wa tanhauna 'anil munkar. 3, wa tu'minuna billah. Yang tu Allah sebut. Ini sama seperti mana disebut oleh Imam Qurtubi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka orang yang buat amal ma'ruf nahi munkar ini, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itulah sifat khaira ummah, umat yang terbaik. Kemudian penulis membawa lagi ayat pada kita. Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuquna. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Kata penulis, Allah menjelaskan bahawa mereka selamat kerana mereka mahu mencegah diri dari perbuatan yang buruk. Tadi ayat 79 surah Al-Ma'idah, Allah cerita kenapa satu kaum itu dilaknat. Ini pula Al-A'raf 165, Allah cerita kenapa satu kaum itu diselamatkan daripada azab. Kenapa mereka terselamat daripada azab? Kerana ada alladzina yanhauna 'anis su'i, orang-orang yang mendegakkan an-nahyu 'anil munkar. Allah selamatkan mereka. Allah kata wa akhadna alladhina zalamu, kami mengambil tindakan. Akhadna, kami mengambil tindakan alladhina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, bi'azabin ba'is, dengan azab yang sangat membuat mereka jadi melarat. Ba'is itu bermakna melarat sungguh. Ba'isul faqir, mereka menjadi pakih, miskin, lingkup habis dia. Azab yang ba'is, azab yang sangat buat mereka jadi melarat. Kami mengambil tindakan kepada orang yang zalim. Jadi salah satu daripada makna zalim yang ada dalam ayat ni, Allah panggil pada orang zalim, siapa dia? Iaitu orang yang nasu ma dhukiru bihi. Itu orang zalim. Orang yang lupa dengan apa yang Allah peringatkan kepada mereka. Saya kata sepatah apa yang ulama' tazkiyah kita sebut. Ulama' tazkiyah kita kata ni ikhwan, kalau kita ni nak jahat cara mana sekalipun, mesti kita ada pantang. Dalam jahat tu mesti ada pantang. Maknanya jahat macam mana kita nak buat, mesti ada beberapa jenis benda jahat jangan buat. Sebab apa? Dia akan bagi kesan pada hati ni sangat buruk. Tapi kerana kejahilan itu satu kegelapan, so kita tak boleh kanadi. Abdul Rahman kanadi. So kita tak ada kanadi. Boleh? Nanti Abdul Rahman bagi tahu kat mereka apa. Kita tidak ada cermin. Kita tak boleh nampak diri kita. Kita buat apa? Kenapa? Kerana kejahilan itu kegelapan. Jahil menyebabkan kita duduk dalam gelap. Kita tak nampak. Ya, beberapa ayat kita bacakan, Allah kata sampai kita keluarkan tangan kita, kita tak nampak warna apa. Satu. Kalaulah satu orang itu dikatakan jahat lah apalah, satu.
Kita bagi satu kita jumpa kawan-kawan, kita tengok dia dalam keadaan macam tu, kita bagi nasihat. Ad-dinun nasihah. Betul apa man? Ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Kita kerana Allah, kan, kerana Allah bagi nasihat. Apa dia? Satu hari suntuk dalam hidup tak semayang. Jangan. Tak semayang. Daripada subuh tak semayang, zuhur tak semayang, ataupun dia semayang tak cukup. Semayang tak cukup ni, ataupun tak semayang langsung, lebih berbahaya daripada buat zina. Lebih bahaya. Kerana orang buat zina, orang minum arak, orang main judi, dia tidak pernah duduk letak diri dia di dalam suasana mulia. Tak ada. Orang main judi kan, minum arak, jatuh dalam parit, dalam longkang, sedang. Han minum arak semalam. Dengan bangganya, aku adalah orang yang mulia. Tidak ada. Dia tahu dia sedang diri bila anak dia tengok, keluarga dia tengok. Tapi orang yang tak semayang ni, yang Quran kata, tatanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam Al-Ankabut. Semayang tu mampu mencegah daripada fahsya' dan munkar. Fahsya' kita terjemah dengan makna keji. Kekejian hati lebih teruk daripada kekejian zahir. Sebab keji zahir ni dapat dilihat. Orang ni keji, ribah satu kekejian, guna mulut fitnah orang satu keji, guna mulut namimah orang satu keji. Tapi keji hati tak dapat dikesan. Apa akan terjadi? Quran kata semayang itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu dia mampu tazkiyah jiwa kita. Bila kita tengok fahsya', kita tengok munkar, jiwa kita tak seronok. Tapi bila ditinggalkan salat, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat, dalam surah Maryam, bila datang generasi berikutnya, benda pertama sekali mereka buat, tinggalkan sembahyang. Wattaba'a syahawat, benda kedua mereka buat, ikut syahwat. Allah kata fasawfa yalqawna ghayya. Allah biar mereka hidup dalam kekejian dan kehinaan. Fasawfa Allah akan bagi pada mereka hidup yang ghayya, yang hina dan keji. Kalau ghayya terjemah dalam dunia, Allah akan matikan seluruh akhlak yang mahmudah, akhlak terpuji dalam hidup mereka. Kalau ghayya dimaksud dengan akhirat, mereka akan diazab oleh Allah. Satu hari tak semayang, bermakna orang tu telah buat seburuk-buruk benda. Apa akan terjadi kalau orang tu tak semayang? Dia kena tahu. Apa yang dia kena tahu? Pasal ini berkaitan dengan ayat falamma nasu ma dzukiru bih. Bila tak semayang ni, benda pertama terjadi, apa dia amali? Allah cabut dua benda daripada hati. Berkat dan rahmat hati. Allah cabut serentak. Dia kembang, package, dua-dua Allah buat. Sedangkan kita tahu, mata kita, tangan kita, fikiran kita, segala kita punya anggota melangkah, kesemuanya dari sumber hati. Seperti kata Abu Hurairah kan, hati ibarat raja, dan anggota badan yang zahir ini adalah dia punya bala tentera dia. Cuba bayang, sumber nak mengeluarkan arahan itu, Allah cabut rahmat, Allah cabut berkat. Agak-agak apa akan terjadi dengan tutur kata, dengan hati, dengan fikiran, dengan niat dia pada orang, dengan tingkah laku dia? Apa akan jadi? Maka bila Allah cabut rahmat daripada hati, Allah cabut berkat daripada hati, maka hati kita dikatakan hati yang kosong daripada berkat dan rahmat. Kalau hati itu kosong daripada berkat dan rahmat, apa akan terjadi pada dia? Maka yang Quran kata tadi, semayang itu mencegah fahsyak dan mungkar, yang tu akan ambil alih. Maka hati dia akan penuh dengan fahsyak dan mungkar. Dan kita pun dah tahu dah apa dia ta'rif mungkar.
Fahsya, keji. Benda keji. Zina dikatakan fahsya. Tapi kalau fahsya itu duduk dalam hati, kita balik pada makna Imam Ghazali. Apa dia? Khaba'isul qalbi. Iaitu kekotoran, kenajisan hati. Fahsya, bendanya keji dalam hati akan duduk. Keji sangat-sangat hati dia. Dan bayang, kalau hati dah ada fahsya, ada mungkar, hati ni nak mengeluarkan perkataan di mulut. Hati ni yang nak berfikir tentang orang, nak bagi pandangan. Hati ni kadang-kadang diminta nasihat oleh orang lain. Agak-agak macam mana nak? Ke arah mana akan perginya segala cakap dia kalau daripada sumber itu telah tidak diberkati. Maka apa keadaan sekalipun, jangan tinggal sembahyang. Baik meniaga, baik kerja, kita ada peruntukan sembahyang. Jamak boleh, qasar boleh bagi orang musafir, jamak tamam boleh bagi orang yang ada keperluan dan hajat. Macam tadi kan hujan, boleh nak buat jamak kerana hujan, tapi dia bukan satu kewajipan. Boleh buat, tak mau buat pun tak apa, tapi boleh buat. Kalau buat, silalah buat. Tapi kalau tak mau buat pun tidak ada apa, tapi boleh buat. Sakit, kerana Imam Nawawi kata zul hajah, kerana satu keperluan, boleh tamam boleh buat jamak tamam sembahyang kita. 4 ya, kita panggil jamak tamam. Dia bukan jamak kasar, kita tak boleh buat 2. Kecuali hujan tu masa kita musafir, boleh. Itu memang dah automatik kan. Kalau hujan di tempat kita, rumah kita, maka kita buat 4. Kecuali kita memang dah keluar daripada rumah jarak yang boleh, boleh kasar sembahyang, kita buat 2 lah. Boleh buat. Boleh buat. Kalau kita di rumah ke, di masjid kita ke, kita maghrib buat 3, tiba hujan turun, terus sembahyang isyak dalam maghrib. Nabi suruh, dia panggil jamak kerana hujan. Tapi boleh buat, boleh buat. Tapi kalau kita tak mau buat selalu pun boleh tak? Boleh. Dia bukan kewajipan, dia cuma satu benda dianjurkan, boleh buat. Jadi kok mana pun tidak ada istilah tinggal sembahyang. Pasal itu perkara iza' apabila anak dah sampai umur 7 tahun, dia mulalah ajak, suruh. 10 tahun ada hukuman dah. Dah ada hukuman dah. Boleh tegas kerana tak sembahyang. Sebab apa? Besar kezaliman akan berlaku dalam diri kalau tidak sembahyang sehari suntuk. Macam-macam anasir boleh masuk dalam hati. Kita kerja, kita mudah terima hasutan orang. Sebab hati kita ni telah ada fahsyak dan mungkar, keji. Waktu kita meniaga, orang kata tengok meniaga hang tak jadi, mesti ada orang buruk hati pada hang, jom kita pergi berubat. Hati kita tu condong kepada fahsyak, condong kepada, walaupun tak fikir kesan dia syirik ni, kesan dia ni habis kita dengan Tuhan. Hati kita tak nampak Tuhan. Orang tu buat, orang ni buat. Tuhan ni sampai tak buat apa langsung. Tuhan ni tak tahu. Tuhan ni duk relax buat apa tu. Tuhan izin orang tu buat naya kita. Tuhan izin orang ni buat naya kita. Kita berdoa, dia buat tak tahu. Kita berubat, dia tak bagi sembuh. Kira Tuhan ni macam zalim sangat. Kuasa tu macam tak ada ke Tuhan. Kuasa ni ada ke setan-setan ni semua ni. Hati kita dah jadi rapuk macam tu. Fikiran kita dah jadi melayang macam tu. Kita tak rasa doa tu ada kekuatan. Kita tak rasa zikir tu kuat. Kita tak rasa baca Quran itu kuat. Dan kita tak nampak kata setan ni ada kelemahan dia. Yang Allah berulang kali sebut dalam Quran, setan itu dia punya tipu daya syaitan itu lemah sangat. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kaida syaitan, helah dia, tipu daya dia, Allah Ta'ala kata sangat dhaif. Kita terbalik hati kita kerana ada fahsya, kerana ada mungkar, hati kita nampak, ya Allah, besarnya. Allah kata fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawhum wa khshawni. Allah kata jangan sekali kamu takut dengan mereka,
Takut ke aku? Kita tak nampak. Kenapa? Hati telah penuh dengan fahsyak dan mungkar. Kalau hati tu fahsyak tak masuk lagi, mungkar tak padat lagi, itu petanda hati apa? Hati yang telah hilang barakah dan rahmat. Iman tak boleh subur dalam hati tu. Iman bukan tak ada, iman ada, tapi dia tak boleh naik. Macam kita kan, bukan tak ada pengajian sunnah, ada pengajian sunnah, tapi tak boleh naik. Kenapa? Ada yang menekan. Tak boleh naik. Kita tak boleh ajak sunnah di masjid, kita tak boleh ajak sunnah di atas mimbar, kita tak boleh ajak sunnah di surau, tak boleh. Kita kena ajak sunnah macam pusha ganja. Walaupun kita duduk di bumi bertuah, bumi merdeka, bumi yang mempunyai undang-undang, tapi undang-undang tu tak berpihak kepada kita. Simpati undang-undang tu, simpati dia tak berpihak kepada kita. Kenapa? Ditekan. Iman ada, bukan iman tak ada, tapi dia tak boleh tonjol. Tak boleh tonjol. Bila tonjol, fahsyak akan menekan dan fahsyak akan respon kuat. Bila tengok orang beriman, sakit hati. Bila tengok orang ada kesalehan, jiwa tak senang. Jiwa, mata nampak dia mengada-ngada. Mata nampak warak sangat, siru. Mau nak tunjuk jorah kat aku. Hati rasa lagu tu. Walaupun itu pertemuan pertama kita dengan dia, kita tak kenal dia siapa. Tapi kerana jiwa kita dah ada fahsyak dan mungkar, kita tak nampak kecondongan pada iman itu nikmat dah. Maka na'udzubillah min zalik. Maka kerana itu tengoklah kesan dia akan jadi apa. Satu. Yang kedua apa? Lepas daripada salat, zalim, jangan buat. Zalim, kezaliman jangan buat. Apa makna zalim? Kita tidak memberi hak orang ketika waktu itu, momen itu, dia berhak dapat hak dia, kita tak bagi. Patut kita bagi hak dia. Dan hak melibatkan time itu, masa itu, kondisi itu, dia patut dapat benda tu, kita tak bagi. Itu nama dia zalim. Melibatkan hak, sama ada hak dalam bentuk harta benda, hak dalam bentuk peluang-peluang kehidupan, hak bercakap, hak apa sekalipun yang dia sepatutnya dapat. Sepatutnya dia dapat. Wad'u syai' fi mahallihi. Sesuatu itu diletak pada mahallah dia, tempat dia. Bermakna bagilah hak orang, bagilah hak manusia. Tiba-tiba kita cegah hak dia, tak bagi, maka kita zalim. Apa akan jadi bila kita zalim ni? Nama dia pun dah zalim. Zalim bermakna zulmun, gelap. Dan paling dahsyat dalam Quran, apabila Allah nak cerita pasal syirik, Allah guna nama zalim, ganti nama. Allah nak sebut pasal syirik, tapi Allah tak guna syirik, Allah guna zalim. Inna syirka la zulmul azim. Allah kata syirik ni satu kezaliman yang besar. Dahsyat. Sepatutnya Allah kata inna syirka azim, syirik tu besar. Tak. Allah kata syirik ni kezaliman yang besar, sebesar-besar zalim. Allah ambil perkataan zalim ni, syirik ni maksud dia apa? Tidak memberi hak Tuhan, hak uluhiyah dia tak diberi, menafikan hak dia sebagai Rabb. Maka zalim tu apa dia? Kita tidak memberi hak dalam hidup pada orang, sepatutnya dia bagi. Maka hak yang pertama, hak apa? Hak diri kita, hak kita sembah Tuhan, hak hati kita kena beriman pada Allah. Dulu masa kita duk belajar dulu, saya ingat awal-awal kita belajar, kita duk bagi tahu bab solat. Bila kita sujud kan, jari kita menghadap kiblat, jari jemari kita jangan sujud lagu tu. Bila kita rokok, jari-jari kita benarkan dia lagu tu kan? Jangan kita kembang dan kita pegang apa tempurung tu sampai jari kita kerekot. Kenapa? Imam Ghazali, Ibn Qayyim cerita, sebab benarkan jari tubuh badan kita menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan.
Ketika dia sujud, jangan simpan dia. Jangan alihkan hak dia. Bagi hak dia menghadap Tuhan dia. Hak hati kita, hak beriman, tawakal, rasa manis tawakal, rasa manis iman. Tak bagi hak dia langsung. Kita zalim diri kita. Dikala kita tahu Allah nak hisap benda tu dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tahu. Kita tak bagi hak itu. Kita zalim diri kita. Zalim. Dalam hadis Qudusi, hadis Bukhari, Nabi kata Allah berfirman. Allah kata, ya bena Adam, inni haramtu zulma ala nafsi fala tuzalimu. Allah kata, anak Adam, aku haramkan zalim pada diri aku. Jangan sekali-kali hampa pergi buat zalim. Sampai macam tu Allah warning. Allah kata, aku takkan buat zalim. Hampa jangan sekali-kali buat zalim. Aku sendiri tak buat. Hampa jangan buat. Aku siksa hampa. Zalim paling dahsyat yang melibatkan ancaman daripada ayat Quran, ancaman daripada hadis. Mak bapak tak bagi hak. Hak apa? Dia berhak tengok muka kita. Dia berhak senyum. Dia berhak dengar suara kita. Dia berhak rasa perlindungan dan teduhan anak-anak dia. Tak bagi. Dengan sombongnya tak bagi. Quran kata, tengok bacalah ayat berapa? Ayat 23, 24. Al-Isra' tu. Allah sendiri sebut benda jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Dengan mak bapak ni jangan buat. Jangan Jangan Fala taqul lahuma Jangan guna perkataan sekecil-kecil. Kecil. Kalau ada lebih kecil Allah akan pakai. Wa qul lahuma qawlan kariman. Cakap bahasa yang mulia. Dengan Fir'aun Allah kata qawlan layyinan, bahasa lembut. Dengan mak bapak Allah kata kariman, mulia. Dia mak, dia bapak kita anak-anak. Tak setuju bab lain, tapi dia mak, dia bapak. Allah suruh kita rendahkan, wakhfid lahuma janaha minadh-dhulli. Rendahkan janah. Janah ni maksud apa? Asal memang sayap. Kita mana ada sayap. Tapi kenapa Allah suruh kita rendahkan sayap? Sayap ni apa ni? Kita dah besar. Kita dah mampu berdiri dengan tapak kaki sendiri. Kita ada duit. Ghazali ada duit. Ghazali ada kuasa. Ya, janah. Ketika itu kata Allah, ikhfid, rendahkanlah sayap kamu kepada mak bapak. Minadh-dhulli, daripada rasa hina kamu mulia dia. Kita pakai tie, kita pakai coat, kita kerja, kita ada gaji, kita ada bonus, kita mesti somebody. Kita no time tengok dia, no time nak cakap dengan dia. Allah kata tak, wakhfid janaha minadh-dhulli, rendahkan. Kamu kaya, kamu orang besar, rendahkan depan mak bapak. Minadh-dhulli, rasa kita ni hina. Kita mai daripada mereka ni rasa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ni Allah letak last sekali. Sebab ada tamadun manusia macam tamadun Badawi, dia tak boleh cakap lembut. Dia memang tak boleh cakap lembut. Dia panggil mak dia pun kita dah seriau. Tapi bukan pasal dia kurang ajar. Itu memang dia punya sifat dia lagu tu. Tapi yang ni, Badui dengar pun ayat ni terus menangis dia. Isi muatan doa, isi ingatan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah, Allah kata waqul rabbi. Allah kata kau kata, keluarkan di mulut engkau, Rabbi, penciptaku. Irhamhuma, berilah rahmat kepada keduanya, kasih dan sayanglah keduanya. Kama rabbayani saghira. Semua ahli motivasi bijak pandai, bila jumpa ayat ni, mereka terkedu. Kerana Allah guna kama rabbayani saghira. Macam mana kita nak Tuhan jaga mereka balik seperti mana mereka nak pada kita.
Macam mana dia nak pada kita? Hanya dia dengan Tuhan saja tahu. Kita tak tahu apa yang dia nak. Kama, exactly, kama rabbayani saghira. Tuhan, irhamhuma, hang sayang baliklah ke depa ni. Kau rahmatilah balik ke depa ni sebiji Tuhan, jangan korang sikit pun. Macam mana depa sayang masa aku kecil-kecil dulu. Oh ya, benda yang kita tak boleh buat memang. Apa Allah ajak kita, suruh minta ke Tuhan, Tuhan boleh buat kat kita. Subhanallah. Mana kita boleh buat lagu tu balik? Mana boleh kita buat? Tak boleh buat. Betul Ustaz Samsul? Tak boleh buat. Lagi kalau kita suruh pergi basuh najis dia, kita akan rasa geli, kita akan rasa busuk. Dia tak ada rasa geli, dia tak ada rasa busuk. Hiburan dekat dia. Dia tukar pamper baru mandi. Dia duduk sapu minyak apa? Minyak apa? Bukan minyak tu. Minyak telun. Tak, minyak telun dulu. Minyak telun. Yang tak mau bagi kembung. Kan budak geli sapu dia hari-hari dia. Baru mandi, mak sapu kat hari-hari, dia geli, dia kencin. Sekali kencin kena muka mak. Ada mak haria. Mak gelak. Kena kencin gelak. Pergi cuci balik, sapu balik, bengkung balik. Allahu Akbar. Tuhan, irhamhuma, Rabbi. Panggil Allah dengan nama ni, Ya Rabbi, penciptaku. Penciptaku. Irhamhuma, irhamhuma. Irhamhuma kama rabbayani saghira. Kesianlah balik pada dia. Kasihlah dia, sayanglah dia. Macam mana sebiji dia sayang dan dia kasih kat aku Tuhan. Doa ni anak-anak biasa tak boleh sebut. Sebab kena sebut doa ni dia main daripada hati. Dia benci mak dia, dia tak suka mak dia. Hatta anak betul, kalau mak dia tak bela dia pun dia tak boleh sebut. Tak terkeluar. Tapi Tuhan suruh keluar kalau kita tahu tu mak kita. Ini adalah ujian pada anak-anak. Ada anak-anak mak bagi orang lain bela. Tak tahulah orang dulu banyak macam tu. Besar. Dia besar dengan keluarga angkat. Lepas tu dah besar, dah habis mengaji, mak mai. Ni mak betul. Dia boleh tahu kata dia mak betul, tapi dia akan terlupa mak dia dalam doa dia. Dia akan nampak mak yang bela dia, mak angkat dia. Dia tak akan kata pada mak dia. Maka Allah didik anak-anak. Kata. Sebab dia buang kita macam mana pun, yang ni masih Allah kekalkan doa anak kepada mak bapak. Sayang dia kat kita tu. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Sebiji ya Allah. Apa ada dalam hati dia masa aku kecil dulu, dia tengok aku, dia sayang aku. Hang ambil perasaan tu balik ya Allah. Hang balaslah balik kat dia lagu tu. Hang benarkan aku, pulangkan balik perasaan tu pada dia. Hang benarkan aku bela dia macam dia bela aku. Hang benar aku jaga dia macam dia jaga aku. Sampai dia tutup mata, dia redha dengan aku. Doa ni kalau termakbul memang, kita telah mendapat dunia dan isinya serta akhirat sekali. Subhanallah, subhanallah. Tapi berapa orang dapat? Sebab dalam majoriti anak-anak, tak ramai yang baca doanya Quran aja. Ramai minta, Ya Allah bagilah sihat mak ayah aku. Ya Allah bagilah rezeki kat dia. Ya Allah sembuhkanlah penyakit dia. Yang ni dia terlupa dihayati. Irhamhuma kama rabbayani saghira. Macam mana kita nak Allah rahmati dia, kita nak Allah pakai kita. Guna kita rahmat dia balik. So kalau dulu dia jaga kita dengan hati dia, muatan hati dia penuh kasih sayang, kita minta Allah guna hati kita masa kita bela dia penuh dengan muatan kasih sayang. Dan yang ni tak semua anak-anak dapat rezeki ni. Ramai dapat bela mak bapak, dia kaya, orang gaji yang buat semua. Dia tak dapat rezeki ni. Dia tak dapat. Pasal itu dalam riwayat dhaif kan, sangat menarik riwayat ni, tapi dia dhaif. Tapi ulama sirah ambil. Kerana dia ada berkaitan dengan akhlak Nabi kita. Kan Nabi kata, kalau aku tengah semayang,
Tiba-tiba mak aku panggil, aku akan kata, labbaika ya ummi. Dalam semayang aku akan kata. Tapi Nabi kata, aku tak ada mak. Sebab Allah bagi hati dekat dia, dia nak balas balik apa yang mak dia buat kat dia. Supaya guna kita. Bukan guna duit kita saja. Bukan guna bini kita, guna orang lain, guna kita. Sebab mak kita ada 10 anak, dia punya sayang tu sama, 10-10 tu dia sayang sama. Hak ni dia cuci, hak ni dia jaga, hak ni dia bela, hak ni dia jaga, hak ni dia bela. 10-10 dia bela. Kata orang Melayu, pasal apa 10 anak tak boleh bela satu mak? Sebab irhamhuma kama rabbayani saghira. Dia selalu nak apa dia? Nak duit dia jaga mak dia. Maka dengan duit dia boleh ambil orang gaji. Dengan duit dia ada bini, dia boleh arah bini dia jaga. Tapi dia tak pernah ingat dalam otak dia, Tuhan, hang guna khidmat aku balik, aku nak jaga mak bapak aku. Dia tak pernah minta. Ujung doa ni Allah ajak kita buat lagu tu. Supaya Allah guna kita, guna tangan kita, riang kita, kederat kita, mata kita. Kenapa kita nak rasa balik macam mana dia rasa? Dia bela kita. Kita bukan nak rasa pengorbanan dia, nak rasa sayang dia tu macam mana? Kalau nak rasa jaga, kita jagalah. Dia lagi cermat memang pasal kita muda, dia tua. Kita dah senang, dia bela kita dulu susah. Tapi Allah nak kita rasa apa dia? Rahmat. Macam mana rahmat dalam hati dia tu kita tak tahu. Dia simpan. Dia hanya tunjuk dalam bentuk penjagaan. Apa sebenarnya hati mak bapak ni kepada anak-anak? Sayang dia macam mana? Kasih dia macam mana? Allah ajak kita. Nak hayati benda tu, nak tahu benda tu, kau baca doa ni. Rabbi irhamhuma. Allah sendiri kata, wa qur rabbi. Allah kata, hang kata dengan mulut hang. Hang minta kat aku lagu tu, aku nak bagi kat hang. Tapi kalau hang tak minta, aku tak bagi. Hang tak minta, aku tak bagi. Wa qur rabbi, katakanlah Tuhanku, irhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku, kau kasihkanlah keduanya. Macam mana keduanya kasih masa aku kecil? Kau guna aku Tuhan, kasih kepada mereka. Kau ambil aku jadi alat sebagai bukti hang sayang kepada mereka, hang jaga mereka, hang guna aku ya Allah untuk jaga mereka macam mereka jaga aku masa aku kecil. Allahu Akbar. Maka dengan mak bapak jangan buat zalim. Bila kita tak bagi dia punya, kita boleh balas pandangan dengan mak bapak kita, tidak ada apa-apa. Allah ajak dalam surah Luqman, fala tuti'huma wa in jahadaka ala ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila mak bapak kamu suruh kamu buat satu benda yang kamu tak tahu ikut kepala, maka janganlah taat. Tapi Allah kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi dia tetap mak, dia tetap bapa. Jaga dia elok-elok. Tapi boleh tak sama pandangan dengan dia. Kita pun tak tahu apa dia nak suruh. Kita ni betul-betul nak suruh apa? Apa yang dia mau. Kalau dia tak berkenan dekat menantu dia, cara dia punya duk hasut tu macam suruh cerai. Kita tak perlu suruh cerai pasal kita tahu bini kita baik. Tapi dia cuma tak berkenan. Pasal bini kita jongang. Aku tak mau bini jongang, aku tak mau, aku malu dapat bini jongang, aku mau bini. Janganlah dengar cakap dia, dosa ke? Tak. Quran dah habaq dah, tak dosa. Tapi Quran kata, jaga dia elok-elok. Didik dia elok-elok. Beri pandangan pada dia. Boleh bertentangan pandangan dengan dia, tidak ada apa-apa. Yang kedua, zalim ni apa dia? Jangan zalim hak manusia lain. Jangan halang hak orang. Hak orang. Kadang-kadang jadi macam mana? Laki bini bercerai. Dia buat zalim macam mana? Laki tak boleh jumpa anak-anak. Kalau kau aku dah benci, keturunan kau pun aku benci. Boleh ingat? Lantai rumah aku kau jangan pijak. Kasim selamat, pergi kau sana. Tak boleh. Anak menantu kita ni macam mana apa? Itu anak dia. Tak boleh. Tapi kadang-kadang ada juga mak bapak yang sayang cucu, terlampau sayang cucu. Sampai dia ambil bela cucu dia.
Dia terlupa cucu dia tu ada mak, ada bapa. Dia terlupa. Sampai jadi masalah nak jumpa anak-anak. Hampa ni main nak ambil cucu aku lah ni, tak ada kerja lain. Itu anak dia. Dia nak pergi sekolah, dia nak didik. Itu tanggungjawab dia, bukan tanggungjawab kita. Kita cuma lihat zuriat kita saja, keturunan kita. Yang patut dinasihat, diberi pandangan, tapi tak boleh masuk campur rumah tangga orang. Itu amanah mereka. Rampas. Tak bagi. Bercerai. Kalau laki jaga, tak bagi jumpa bini. Bini pula jaga, tak bagi jumpa. Alamak, satu zalim. Dengan zalim ni memang duk pergi rokok ke Tuhan, duk pergi... Allah Akbar, apa ni? Tuhan tak mau benda zalim. Tuhan tak terima ibadat orang buat zalim. Dia patut dapat, dia berhak dapat, bagi kat dia. Dia punya hak, jangan kita nafi. Hak mak nak peluk anak, hak bapa nak peluk anak. Berkelahi, bercerai bab lain. Kasih sayang, bin dengan binti kita pakai. Dia duk pakai pak dia punya bin pak dia, binti pak dia. Kita tak bagi jumpa. Zalim. Zalim. Kalau dulu, masa saya kecil-kecil dulu, zalim macam mana? Zalim orang kampung, zalim kecil-kecil. Masa bila? Masa bagi bubuk bulan puasa. Kalau mai geng dia memang dia bubuh dengan apa? Dia bubuh dengan daging, dia bubuh dengan udang, dia bubuh dengan ubi. Mai kawan dia tak suka, dia pernaik halia dengan serai dia bubuh. Dia buat zalim. Zalim kecil-kecilan. Wahai bubuk yang beli tu, duit masjid. Duit masjid ni mai ikut mana? Duit kutipan orang kampung lah. Yang mai ambil tu pun orang kampung dia juga. Kadang-kadang dah masak bubur, dia satu periuk kecil tu dia buat asin. Dia bubur nolah-nolah. Asin dia kata ni geng kita punya. Dia bagi ke orang kampung ni semua. Zaman saya dulu memang dia pernah timai dengan apa? Dengan tapawai. Dia tak bawa dalam plastik. Bawa daripada rumah kan. Baca. Angkat-angkat halia. Angkat-angkat serai. Ya, daging dengan udang tak nampak langsung. Dalam sebulan 30 hari tu, 27 hari kenal lagu tu tak pandai kita. Satu rumah kutip RM10. Tapi bila pergi ambil bubur, dapat halia dengan serai. Awal, duit itu sampai tak cukup nak beli daging je. Mengamuk. Zalim. Ini bukan zalim sebarangan. Ini zalim, kita menafikan hak orang, kita makan habuan orang. Kita tak boleh zalim ke orang. Jangan zalim. Pasal tu kita jadi pengurusi surau, pengurusi masjid, kita tak boleh sombong, kita tak boleh angkuh. Pasal apa? Duit tabung masjid punya banyak atau duit siapa? Duit anak karya. Duit orang berbulan tabung. Bukan bukan duit siapa? Apa tadi? Bapak tiri kata apa? Citi. Apa? Itulah. Citi apa? Citi makan. Citi makan. Ini bukan duit apa makan apa citi. Mula. Tapi kadang-kadang dia sombong. Tabung banyak kita bubuh dalam masjid. Siapa bubuh duit tu? Anak karya. Bukan saja anak karya. Orang lalu lalang semayang aja. Orang bubuh duit. Orang luang, orang dalam bubuh duit. Kita buka, tengok duit kita banyak. Kita tak boleh sombong. Kita kena syukur. Dan kita kena tahu duit ni nak guna-guna. Tak salah kita guna duit tu. Beli kapan anak karya bila mati. Anak karya kita bila nak pergi mengaji. Kita tolong beli tiket. Dia nak pergi mengaji sampai Mesir. Duit tak ada. Nak beli tiket, nak pergi mengaji di Mesir. Tiket takkan harga 250. Masa kita kutip, kita boleh baca macam-macam ayat Quran. Infak lah, sumbang lah. Hari nak kutip ni, baca macam-macam ayat. Semua sahih-sahih. Masa nak berkeluar, satu ayat tak ada. Mana tak kata boleh? Masa nak bagi tu, tak ada ayat kan dalam Quran suruh bagi? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang... Tak ada kan benda tu? Hadis tu dipakai bila? Bila nak kau. Kita tak malu ke kita jadi satu pengurusi, kita boleh cerita duit masjid banyak, tapi kita lupa duit tu mai ke mana? Duit tu mai daripada orang miskin. Tiba-tiba orang miskin tak boleh tumpah makan dalam masjid,
Siapa yang duk makan besar dalam masjid? Ustaz-ustaz yang main ceramah. So kali hidang, buka hidang berapa? RM38 satu kepala. Oh ya Allah ya Tuhan, zalim kita. Tapi tak sedang. Benda ni mana sedang? Mana kita sedang? Kita pernah tahu anak kara kita susah? Kita pernah tahu anak kara kita nak pergi mengaji tak mana? Kita pernah tahu anak kara kita nak kahwin macam mana? Kita tak ada apa-apa. Kita tukang bumbung, kita kutip derma, kita tukang lantai, kita kutip derma. Subhanallah ikhwan. Zalim jangan buat. Hak orang bagi. Orang minat. Anak karya, kita cam muka dia. Nak karya, takkan kita tak cam. Ni kira nak anjau aku. Ni tak ada duit, meminta. Ni tak ada, memanglah tak ada duit, minta lah. So saya ingat Ustaz Ammar kata kat saya. Ustaz Ammar kata apa? Dia kata petua jadi bendahari. Ustaz Ammar dia jaga duit lama. Macam mamang juga tebal-tebal. Dia ikat getah tebal-tebal. Ustaz Ammar kata apa? Petua jadi bendahari. Dia kata yang ramai orang tak tahu. Tapi dia tahu. Apa dia? Setiap kali dapat duit, dia kata, guna. Duit pasti main, dia kata. Bila hang tak guna, duit tak masuk. Sifat duit hang kena pakai. Laburkan dia. Tanya orang-orang min saham kan. Ada duit, jangan simpan. Buat pelaburan. Dia nanti beranak main kat kita. Macam anak rebah pendek tu. Dia nanti keluar main memang. Tak tahu kot mana-mana dia main. Tapi kalau kita duk buat ecikare. Ha? Apa? Kamjat. Bukan kamjat. Tak mau cakap. Kamjat tak mau cakap. Ha? Ha? Kanja. Kedekut. Kanja. Kita nak buat pegang apa? Pegang tak tirih. Genggam tak tirih. Allah tak bagi apa kat kita. Allah tak bagi apa kat kita. Allah tak suka orang bakhil. Bagi. Nak tengok duit kita banyak, bagi ke orang. Bagi ke orang. Bagi ke orang. Nak tengok duit kita jadi bendahari mana-mana. Nak tengok persatuan kita banyak duit, tolong orang banyak. Kadang kita buat satu persatuan, pertubuhan kebajikan. Satu orang pun tak tolong. Tapi tolong pertubuhan kebajikan. Tapi satu orang tak tolong. Cek balik berapa lama dah umur pertubuhan ni. Cek nak masuk 7 tahun, nak masuk 8 tahun. Semak balik senarai tolong orang banyak mana. Berapa banyak orang dah rasa duit pertubuhan kita. Yang duit pertubuhan kita tu pun mai daripada duit orang. Berapa banyak kita dapat. Bukan kata duit pertubuhan. Duit yayasan pun duit orang. Inilah yayasan kami mampu bagi. Mampu bagi. Subhanallah. Ini yayasan bagi. Yayasan besar. Bagi 200 inilah yang kami mampu bagi. Kan? Kita terlupa ya kawan. Asal usul kita suka lupa diri. Kita suka lupa. Bila kita tengok duit banyak, kita rasa duit kita kan. Mali, harta aku dah. Bukan harta kita. Orang punya. Buat sekolah Abali kalau perhati sekolah-sekolah agama ni, orang kaya, dia apa? Bagi, kita kata apa? One off. Dia bagi banyak, 30,000. Tapi dia tak akan bagi tiap bulan 30,000. Dia bagi sekali Betul. Ada yang bagi banyak sampai 1,5 juta pun ada. Tapi sekolah nak pakai 5 juta. Sekolah lah tak sama macam dulu. Dulu Tok Guru buka pondok kayu aja. Hampa main buat, hampa main mengaji. Tok Guru sedia tanah tu pun dia tak ambil apa-apa duit kita. Hang buat pondok, hang duduk, hang mengaji 5 nantan habis, besok pondok tu hang wakaf. Hang dapat pahala wakaf, orang lain boleh tumpang. Ustaz-ustaz lah tak boleh. Ustaz-ustaz lah dia tak ada ingat lagu tu. Ustaz-ustaz lah nak buat pondok saja 5 juta. 5 juta balik. Ni yang kata mursid sekarang ni. Kan 5 juta. Dia pun tak ada hati yang kuat macam Tok Guru dulu-dulu. Tak ada. Nak beli tanah. Dah beli tanah nak buat sekolah. Sebenarnya tu semua terlupa. Orang punya. Bukan kita punya. Kita tak kaya. Kita ni peminta sedekah. Kita ni beggars. Kita minta orang mai kat kita.
ambil di orang, bagilah zakat Tuan, bagilah sumbangan Tuan kat saya. Bunyi pun apa? Saya nak sumbang kat orang. Orang bagi. Kalau kita pernah jadi bendahari macam ni, Abali, kita akan tengok yang duk mai bagi ni. Orang kaya bagi 100 ribu, 50 ribu, cukuplah 2 juta. Tapi lagi 3 juta. Kadang-kadang orang kaya betul-betul, dia mai bagi sekali 1 juta, dah jadi 3 juta. 2 juta lagi tak cukup. Abali nanti tengok yang duk mai bagi ni, ada kayu basikal ni. Kayu basikal, mai nak jumpa bendahari, bagi berapa memang? Sebulan bagi 150. Esok bulan depan, dia bagi. Without fail. Sampai sekolah naik. Duit dia pun ni. Sekarang dia berbicara lah. Kalau kita beri peluang ni, kita minta dia juga NKS kita. Betul. Ini kaedah baru lah. Ni saya cerita dulu. Dulu orang tak teringat nak buat lot, ambil tanah pecah lot kan. Dulu tak ada. Dulu kira derma. Ustaz-ustaz kutip derma. Orang bagi duit. So kita tak ada ruang nak dapat dada kata, sekolah ni aku punya. Oh, tak ada mama. Macam ni punya kita hidup. Besok kita balik nak jumpa Tuhan ke mana? Dari kita bukan ada. Kita semua ambil orang punya, pulangkan balik. Pasal tu orang bagi zakat ke orang. Kita kerja pejabat zakat, kita bagi zakat ke orang, kita tak boleh hina orang. Bukan duit kita pun. Tak boleh pun. Kita tak boleh kata apa. Kita cuma pembawa amanah orang je, pulangkan kat dia. Jangan hina dia, jangan kata lebih kurang kat dia. Itu sudah bukan dah dapat ke? Tu ni cakap aku tu. Jangan zalim. Hak orang bagi. Jangan zalim. Jangan zalim. Jangan tinggal sembahyang. Jangan buat zalim. Dua benda ni, jahat macam mana pun, jangan buat. Syirik termasuk dalam yang kedua ni, apa dia? Zalim. Jangan buat. Pasal dia punya bagi pengaruh pada hati ni lain macam. Kerah hati tu dia lain macam kerah hati dia. Dahsyat. Kerah hati tu. Saya nak beritahu pada sahabat Abdul Rahman. Sahabat Abdul Rahman kena pondan. Kena kat mana? Mana kena dia? Kawan-kawan Betul cakap betul kawan-kawan Dulu saya zaman Tuan Haji Yahya dulu, dia pengarah penjara Pulau Pinang. Saya masuk dalam ajak. Ada 5 orang, 5 ke 6 masuk penjara pondan lah. Tapi dia pun punya dressing perempuan. Dia pun dah pergi operation semua. Jadi saya kena bagi tazkirah dia pun. Dia pun tak boleh keluar campur mai. Dia pun kena asin. Sebab kalau dia pun campur mai, lunyai dia pun tu. Dia pun duduk bilik asin. Jadi saya nanti masuklah dalam pi. Habis saya bagi ceramah di surau dalam penjara tu. Itu saya kena pergi dalam setengah jam. Saya kena masuk mereka punya sel penjara mereka duduk tu. Tu pun saya bagi saya di luar, mereka di dalam. Saya tak boleh masuk sekali. Tak boleh, tak dibenarkan masuk. Tak tahu apa nak jadi. Bagi nasihat. Dalam saya duk bagi nasihat tu, orang bang, dia minta kebenaran. Dia kata, Ustaz, saya pergi sambung balik lah nak semayang. Dia semayang balik. Dia semayang. Cuma dia tak minta telkung lah. Tapi dia semayang. Dia jantan. Dia semayang. Tapi dia badan dia pergi do operation. Dia macam perempuan. Tapi dia semayang. Tengok Al-Quran semua. Jahat macam mana manusia ni kalau dia tak tinggal semayang. Jiwa dia lain. Allah tolong dah jiwa dia. Tapi kalau sampai dia tak mau semayang, tak mau ambil wudu, tak mau sujud ke Tuhan, dia kerah ni lain macam. Tak apa dia buat zalim ke orang. Dia hina orang, dia kata ke orang, pandang rendah ke orang. Dia punya zalim ni lain macam. Hati dia keras tu lain macam. Dia sampai tak ada kesian, tak ada ingat, tak ada simpati. Dia boleh pergi sampai pahsyak, dia pergi, muka dia boleh pergi, dia makin dalam. Dan petunjuk Tuhan nak pergi sentuh dia lambat.
Bukan tak ada petunjuk, ada petunjuk tapi lambat. Tengok. Bila jadi apa-apa, Allah Ta'ala kata apa? Wa akhazna alladhina zalamu. Kami selamatkan orang. Kami mengambil tindakan kepada orang yang buat zalim. Kami ambil tindakan pada orang buat zalim. Macam mana? Bi'adzabin ba'is. Dengan azab yang buat mereka jadi melarat. Allah ambil tindakan pada hati yang zalim. Pasal apa? Bima kanu yafsuqun. Tuhan ambil tindakan itu kerana mereka ni selalu buat fasik, selalu buat jahat. Bukan saja Allah ambil tindakan zahir kepada orang yang zalim, Allah juga mengambil tindakan padam cahaya, nur hidayah dalam hati orang yang zalim. Itu satu azab. Satu azab. Dia melarat, dia tak jumpa bahagia, dia kaya tapi dia gelisah. Dia senang, dia kaya, dia raya, dia ada macam-macam. Tapi dia tak ada sifat qanaah. Sifat tak puas hati ini selalu ada di hati dan di mata dia. Dia tengok satu orang tu berjaya, dia duduk kutuk, dia duduk kata. Mau niaga tak untung, mau tak dapat projek besar-besar. Wahai dia tu dah kaya dah. Tapi dia tengok orang tu, dia tak boleh. Jiwa dia tak ada qanaah. Jiwa dia Allah cabut. Semua ketenangan jiwa ni Tuhan cabut. Itu satu azab ba'is. Azabnya sangat buat dia melarat. Kata penulis, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ni penulis nak syarah kepada kita setiap perkataan tu yang ada. Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nabi kata, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Ini dalam riwayat Muslim. Kemudian penulis nak ajak kita tengok apakah pelajaran yang kita dapat lihat daripada hadis ini. Yang ni kita sambung. Kita sambung. Ini kita sambung. Kita berhenti dekat ni. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Zalim macam mana? Minta-minta. Duk minta-minta. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Nombor satu sekali, kita kena tahu dulu, meminta-minta ni tak zalim. Dia tak masuk sifat zalim. Cuma meminta-minta ni, dia termasuk dalam sifat afdal ataupun tak afdal bagi seorang mukmin. Dia bukan bidang zalim. Itu satu dulu. Kedua, meminta-minta boleh jadi zalim. Sekiranya kawan yang meminta tu, dia minta dengan perancangan. Dia memang rancang nak minta kawan ni, nak bagi kawan ni susah. Maka rancangan dia buat lagu ni, dia pergi minta, bagi sampai kawan tu malu, bagi kat dia. Bermakna dia bukan pasal susah pun. Dia ada hati yang jahat. Dia tahu kawan tu ada duit, dia pergi minta. Dan dia tahu satu benda, kawan tu lembut hati. Dia tahu kawan tu tak akan tolak apa dia bagi. Tapi tujuan dia memang nak minta pada kawan tu sampai kawan tu bagi. Kalau jenis dia minta lagu ni, yang ni bahagian kita tak tahu tujuan dia minta. Hati perut dia. Dia minta lagu ni, dia memang zalim. Dia zalim kawan tu. Dia bagi susah kawan tu. Sepatutnya dia tak minta pun. Tapi dia ulang. Kawan tu lah target dia. Sampai kawan tu jadi susah. Kawan tu jadi malu Allah. Kawan tu jadi tak tenang tengok dia duduk main lagu tu. Dan dia main juga. Dengan tak malu dia tu dia main. Kerana dia memang nak bagi kawan tu susah. Yang ni zalim. Yang ni baru masuk kategori zalim. Tapi kalau sekadar dia minta kita tak nampak perancangan dia apa-apa pun.
Kita tak masuklah minta dia tu sebagai zalim. Cuma tinggal kita yang tak bagi ni je nak. Kita yang tak bagi ni je nak. Kita zalim ke dia? Tak, kita tak zalim ke dia. Kalau 10 kali dia minta, mesti ada sekali kita bagi. Dan bahagian dia minta tu pula, kalau memang tak masuk dalam kemampuan kita, kita tak zalim apa kat dia. Tapi Quran kata idfa' billati hiya ahsan. Idfa'. Allah kata tolaklah dengan cara baik. Mungkin kita boleh bagi juga ke dia, tapi kita tak bagi jumlah yang dia minta. Kita bagi sikit, kita bagi sikit. Dan satu masa kita tengok sifat meminta tu dah jadi habit dia. Kita boleh tak bagi. Kita boleh tak bagi. Tapi kita tak usah nilai dia lah. Takut bila kita nilai dia, kita nanti macam-macam buruk sangka. So kita selamatkan diri kita. Kita bagi pada masa yang kita rasa patut bagi, dengan jumlah yang patut bagi. Lepas tu kita hindarkanlah diri kita. Kita tak zalim apa pun. Tak ada zalim apa pun. Zakat kita bagilah. Kita tak bagi zakat, kita zalim. Sedekah yang patut. Sedekah patut ni maksud sedekah bertepatan dengan kondisi orang pada masa dia. Dan dia pun meminta dengan masa yang begitu perlu. Kita bantulah. Tapi yang duk main berulang ni, tak zalim apa pun. Tak zalim. Orang kalau derma kan, meminta kita. Carrier dia. Dia buat carrier dia. Orang macam ni Haji, kalau kita jumpa, sekali kita mereport kepada hasil dalam negeri, dia ni patut kena ikan mencari. Cara kita. Ya, sahabat Abdul Rahman. Itu tadi saya pergi mau beli nasi lemak. Ya. Ustaz cakap tulisan waktu tu dia dekat. Itu yang jual nasi lemak. Dia cantik-cantik, dia turun tak kan? Dia cantik-cantik turun tak? Abdul Rahman. Tengok itu akak tu, tengok itu akak tengok Abdul Rahman. Itu dia jual nasi lemak. Dia turun tak kan? Sebab itu dia cakap suruh abang saya suruh jual bang. Dia ikut cara Islam. Abang saya suruh jual. Macam mana kita mau tegur dia dulu tak boleh. Nanti dia marah. Kita cakap dia assalamualaikum boleh. Boleh? Boleh. Itu saya mau tanya cara dia. Cara dia betul. Kalau Abdul Rahman mau tegur dia, mau cari lain time. Abdul Rahman dengan dia saja. Tak mau ada orang. Kalau tegur depan orang, dia dia punya aib kena jaga. Abdul Rahman pergi, kata siapa? Apa nama ahli motivasi tu? Dia kata kita kalau mau tegur orang, kita mau cakap sama orang tu dia punya baik dulu. Kita pujilah kakak ni cantik lah, comel lah. Kalau kakak pakai tudung lagi comel. Jangan bagi tahu kakak ada satu neraka nanti bakar kakak punya rambut. dia nanti lari ke Rahman. Lembut-lembut kita cakap. Boleh jangan tengok depan orang. Ya. Allah. Yalah. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah.